Seorang wanita melalui satu jalan pada hari itu. Dia tiba-tiba ternampak ada satu mayat di tepi jalan bersama sebuah motosikal dan juga satu beg sandang berdekatan dengan si mati. Wanita itu terus menghubungi balai polis dan memaklumkan tentang penemuan mayat tersebut. Setelah menerima maklumat itu, dua anggota polis diarahkan ke tempat kejadian dengan segera. Apa yang terjadi sebenarnya? Pasukan forensik yang tiba di tempat kejadian telah menemui dua kelongsong peluru dan satu beg sandang yang mengandungi surat bayaran hutang antara si mati dan seorang lelaki yang merupakan anggota polis berpangkat korporal. Korporal itu dianggap sebagai suspek dalam kes ini dan dia kemudian diburu pihak polis. Punca kematian si mati disahkan sebagai kesan tembakan pistol di kepala. Beberapa jam selepas penemuan mayat si mati, suspek telah ditangkap di safe house unit tindakan khas UTK di kawasan berhampiran dengan tempat kejadian. Setelah suspek ditangkap, dia telah dibawa ke rumahnya di kuartus polis Diraja Malaysia di alamat Blok Melodi 10, Jalan 29/56, Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Di rumah suspek, pakaian suspek dan sampel tanah pada mudguard motosikal suspek telah diambil untuk dianalisa. Pistol suspek juga telah dirampas semasa tangkapan dan dihantar untuk analisa oleh Jabatan Kimia Malaysia. Suspek kemudian diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Korporal Wan Masrul Faizi Wan Mustafa, 33 tahun, dituduh membunuh seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal yang bernama Tivakar Tangavelu, 37 tahun, di tepi Jalan Negeri Sembilan, Bukit Persekutuan, dalam daerah Brickfields, Kuala Lumpur pada 4 Februari 2014 antara jam 4.11 petang hingga jam 4.50 petang. Wan Masrul Faizi didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabit kesalahan. Ahli kimia yang menjalankan analisa balistik mengesahkan bahawa terdapat sisa serbuk senjata api pada swab yang diambil dari muncung pistol milik tertuduh dan swab yang diambil dari tangan tertuduh. Bukan itu sahaja, terdapat juga sisa serbuk senjata api pada pakaian tertuduh dan juga pada pakaian milik si mati. Dari analisa yang dijalankan, ahli kimia mengesahkan bahawa sampel tanah yang diambil dari motosikal milik tertuduh adalah sepadan dengan sampel tanah yang diambil dari tempat kejadian. Hasil dari analisa yang dijalankan juga mengesahkan bahawa kelongsong peluru yang ditemui di tempat kejadian adalah berpadanan dengan karakteristik peluru yang ditembak keluar dari pistol tertuduh. Di akhir kes pendakwaan, hakim bicara mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan suatu kes prima facie. Ini bermaksud tertuduh didapati tidak bersalah dalam kes ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kemudian membuat keputusan melepaskan dan membebaskan tertuduh. Kes ini tidak hanya terhenti di sini. Pihak pendakwaan kemudian memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Atas rayuan pihak pendakwaan, panel hakim Mahkamah Rayuan memerintahkan supaya tertuduh dipanggil membela diri. Mahkamah Rayuan kemudian mengarahkan Mahkamah Tinggi mendengar pembelaan tertuduh. Dalam pembelaannya, hanya tertuduh seorang sahaja yang memberi keterangan. Tertuduh menceritakan yang dia mengenali dengan si mati kerana mereka sama-sama bekerja sebagai anggota polis. Pada bulan Disember 2012, tertuduh telah meminjam sebanyak RM5,000 dari si mati. Si mati mengenakan syarat yang tertuduh perlu membayar semula hutang itu dengan jumlah sebanyak RM11,500 dalam masa setahun. Tertuduh bersetuju dengan syarat tersebut. Pada bulan Januari 2014, tertuduh telah selesai membayar hutang si mati. Setelah itu, si mati dikatakan telah menghubungi tertuduh untuk menyerahkan surat akuan bahawa tertuduh telah selesai membayar hutang. Pada 4 Februari 2014, kira-kira jam 1 petang, tertuduh telah berjumpa dengan si mati di Bukit Aman. Si mati kemudiannya telah mengeluarkan surat akuan penyelesaian hutang bertarikh 4 Februari 2014 dan kedua-dua mereka sama-sama menandatangani surat akuan penyelesaian hutang tersebut.
Selepas berjumpa dengan si mati pada 4 Februari 2014, tertuduh telah pergi ke safe house cawangan khas di Bukit Persekutuan. Kemudian, pada hari yang sama kira-kira jam 4.50 petang, tertuduh telah pergi ke stor senjata di Bukit Aman untuk menyerahkan 2 kelopak peluru dan 20 butir peluru yang telah diserahkan kepadanya pada 21 Januari 2014. Tertuduh mengisytiharkan penyerahan 2 kelopak peluru dan 20 butir peluru itu dalam buku daftar keluar dan masuk senjata. Selepas itu, tertuduh telah pulang ke rumahnya di kuartus polis Diraja Malaysia untuk berehat sementara menunggu tugasan daripada ibu pejabat. Kira-kira jam 10 malam pada hari yang sama, tertuduh telah dihubungi oleh ketuanya dan tertuduh diminta untuk datang ke safe house di Bukit Persekutuan untuk satu taklimat operasi. Apabila tertuduh sampai dan berada di bilik mesyuarat di safe house, tertuduh telah ditahan untuk membantu siasatan kes kematian si mati. Secara ringkasnya, intipati pembelaan tertuduh adalah dia tiada motif untuk membunuh si mati. Tertuduh juga tidak berada di tempat kejadian pada tarikh dan waktu kejadian. Tertuduh tidak menembak si mati. Peguam bela tertuduh menghujahkan bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan tertuduh mempunyai motif untuk membunuh si mati kerana tertuduh telah selesai membayar hutang si mati melalui surat akuan penyelesaian hutang. Peguam bela hanya berpegang kepada surat akuan penyelesaian hutang itu semata-mata untuk menidakkan motif. Surat akuan itu hanya bertujuan untuk mengesahkan hutang telah diselesaikan. Suka ataupun tidak, tertuduh mesti menyelesaikan hutang. Motif yang dapat dirumuskan dalam kes ini adalah berkaitan dengan perasaan marah atau tidak puas hati. Bagi maksud perbandingan, pemberi pinjaman berlesen hanya boleh mengenakan faedah sebanyak 18% tahun ke atas peminjam. Maknanya, bagi pinjaman sebanyak RM5,000, faedah sebanyak 18% hanya berjumlah RM900 sahaja. Maka, peminjam hanya perlu bayar balik sebanyak RM5,900 dalam masa setahun. Sedangkan dalam kes ini, tertuduh dikenakan bayaran sebanyak 2 kali ganda jumlah yang dipinjam. Perbezaan antara RM11,500 dan RM5,900 adalah sebanyak RM5,600. Perbezaan ini adalah tinggi. Pendapatan tertuduh pula tidaklah tinggi untuk membayar balik sebanyak RM700 sebulan kepada si mati. Dengan membayar sebanyak RM700 sebulan juga, tidak akan dapat menyelesaikan hutang tertuduh dalam masa setahun. Hakim bicara juga menyatakan bahawa dengan gaji tertuduh sebanyak RM1,900 sebulan dan untuk membayar jumlah hutang yang terlalu tinggi tidak akan mencukupi untuk perbelanjaan lain pada bajet yang ketat. Tertuduh nampaknya mempunyai masalah kewangan kerana dia juga ada meminjam dari koperasi dan bank. Maka, bayaran balik pinjaman si mati sebanyak 2 kali ganda itu tidak boleh dinafikan adalah satu bebanan kewangan yang telah memberikan tekanan perasaan kepada tertuduh yang berkemungkinan besar telah menyebabkan tertuduh marah dan tidak puas hati terhadap si mati. Oleh itu, hakim bicara tidak terkilaf apabila memutuskan bahawa motif tertuduh membunuh si mati adalah kerana ketidakpuasan hati tertuduh yang terpaksa membayar balik hutang sebanyak 2 kali ganda. Walaupun tertuduh menafikannya, tetapi perasaan tidak puas hati tertuduh itu tidak boleh diketepikan. Dalam pembelaan tertuduh, dia mengatakan yang dia tidak berada di tempat kejadian antara jam 4.11 petang hingga jam 4.50 petang. Akan tetapi, tertuduh tidak menyerahkan notis alibi kepada pihak pendakwaan. Pihak pembelaan juga tidak memberikan penjelasan atas kegagalan menyerahkan notis alibi. Atas kegagalan memberikan notis alibi, hakim bicara memutuskan tertuduh gagal membuktikan dia tidak berada di tempat kejadian. Jika notis alibi diberikan, pihak pendakwaan boleh menyiasat keberadaan tertuduh di mana dan dia bersama siapa antara jam 4.11 petang hingga jam 4.50 petang pada hari kejadian. Oleh kerana notis alibi tidak diberikan, adalah mudah bagi tertuduh menafikan dia berjumpa dengan si mati pada waktu kejadian. Tanpa ada notis alibi, pembelaan tertuduh hanyalah penafian semata-mata.
Peguam bela kemudian berhujah dengan mengatakan hakim bicara gagal menilai keseluruhan keterangan yang menunjukkan bahawa bukan tertuduh yang menembak dan menyebabkan kematian si Mati. Peguam bela bergantung kepada 4 fakta untuk menafikan penglibatan tertuduh dalam kes ini. Fakta pertama, terdapat percanggahan keterangan mengenai lokasi di mana 2 kelongsong peluru yang dikaitkan dengan pistol tertuduh ditemui. Fakta kedua, ahli kimia mengakui ujian-ujian yang dijalankannya adalah tidak konklusif untuk mengaitkan 2 kelongsong peluru yang ditemui di tempat kejadian dengan pistol milik tertuduh. Fakta ketiga, serbuk tembakan yang ditemui pada tangan tertuduh menunjukkan tertuduh hanya menyentuh senjata api dan bukannya menembak senjata api. Fakta keempat, jumlah peluru yang diserahkan dan diisytiharkan oleh tertuduh di stor senjata api pada 4 Februari 2014 adalah sama dengan jumlah peluru yang diserahkan kepadanya pada 21 Januari 2014, iaitu sebanyak 20 butir peluru. Fakta ini menunjukkan bahawa tertuduh tidak pernah melepaskan sebarang tembakan sepanjang dia memiliki pistol tersebut. Dengan mendengar keterangan dari ahli kimia, hakim bicara menerima sebagai satu fakta bahawa 2 kelongsong peluru yang ditemui di tempat kejadian telah dilepaskan dari pistol tertuduh. Terdapat cukup keterangan untuk mensabitkan tertuduh atas kesalahan membunuh si Mati. Yang pertama, perayu baru selesai bayar hutang yang tinggi dengan si Mati. Yang kedua, sampel tanah yang diambil dari motosikal tertuduh adalah sama dengan sampel tanah di tempat kejadian. Yang ketiga, 2 kelongsong peluru yang ditemui di tempat kejadian menyerupai karakteristik peluru yang dilepaskan dari pistol tertuduh. Yang keempat, tertuduh ada berjumpa si Mati pada tarikh kejadian. Yang kelima, tertuduh memiliki pistol pada tarikh dan masa kejadian. Dan akhir sekali, swab yang diambil dari muncung pistol tertuduh dan swab yang diambil dari tangan tertuduh dan dari pakaian tertuduh, terdapat sisa serbuk senjata api. Kesemua keterangan ini apabila digabungkan bersama menunjukkan bahawa tertuduh adalah satu-satunya orang yang membunuh si Mati. Atas fakta dan keadaan kes ini, Mahkamah Rayuan berpuas hati bahawa sabitan ke atas tertuduh adalah selamat. Dengan itu, Mahkamah Rayuan menolak rayuan tertuduh. Ini bermaksud Korporal Wan Masrul Faizi Wan Mustafa kekal bersalah dan dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Wan Masrul Faizi Wan Mustafa lawan pendakwa raya 2021 1 MLJ 712 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah W06AM 2509 tahun 2018.